الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita peluang ini untuk kita mentaati Allah, kerana perkara ataupun amalan yang baik ini agak susah untuk dikerjakan untuk seorang hamba. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada IPK Kuala Terengganu kerana tak bosan panggil saya lagi. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Yang saya hormati seluruh pegawai-pegawai, anggota polis dan seluruh anggota yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, tuan-tuan, menjadi syafa'atul muslimin. Saya apabila dijemput ke IPK pada pagi ini, sebenarnya kesihatan saya tu agak kurang sikit. Macam rasa low blood. Tapi bila Din bagi tahu minggu lepas kata IPK jemput untuk program, hari ni pula saya agak rasa kurang sikit kesihatan saya. Tetapi disebabkan saya seronok jumpa tuan-tuan. Sebenarnya inilah hubungan yang tidak ada apa-apa selain daripada Allah dan Rasul. Begitulah terjadinya kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Apabila seseorang itu dia berhubung ataupun berkawan kerana harta seseorang, bila dia tidak memiliki dan mendapat harta itu, dia akan lari. Dan apabila kawan dia itu miskin, dia akan tinggalkan. Jika seseorang itu berhubung dan berkawan kerana jawatan seseorang, jika dia tak boleh mendapat kebaikan daripada kawannya, maka dia akan tinggalkan. Jika seseorang itu berkawan kerana alim seseorang, jika satu hari dia menemui kebodohan kawannya, maka dia akan tinggalkan kawannya. Jika kita berkawan kerana kebaikan seseorang, satu hari kita menemui keburukan dia, kejahatan dia, kita akan tinggalkan dia. Dan jika kita berkawan kerana kecantikan seseorang, satu hari dia dah tak cantik dah, kita akan tinggalkan dia. Tetapi jika mana kita berkawan kerana Allah dan Rasul, maka hubungan ini akan sampai besok di yaumul akhirah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Besok di sana kita akan memberitahu Allah Ta'ala akan saudara-saudara Islam kita yang lain. Apabila kita melihat saudara-saudara se-Islam kita dalam kesusahan, yakni kawan-kawan kita,
lalu kita akan berdoa kepada Allah dan meminta, ya Allah, aku kenal fulan bin fulan ini masa hidupnya dia orang baik dan sebagainya. Maka tolonglah keluarkan dia daripada neraka Allah. Maka ini sebenarnya yang kita perlu laksanakan dalam hidup ini. Dan Rasulullah didik kita. Sepanjang Rasulullah telah tinggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Di antara perkara yang selalu kita ingat dalam sejarah Islam adalah Isra' dan Mi'raj. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal akhiril ayat. Saya pada pagi ini, tuan-tuan, tak menceritakan tentang sejarah Isra' Mi'raj. Sebab cerita tu tuan-tuan dah tahu. Kalau tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan boleh cerita apa yang saya ceritakan dan asatizah dan ulama-ulama yang lain telah ceritakan. Tetapi apa yang saya nak sampai kepada tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang pertama, tahun itu berlakunya Isra' Mi'raj adalah tahun kesedihan dipanggil. Nabi sedang dalam keadaan begitu sedih. Antara yang buat Nabi sedih, satu, bapa saudara Nabi meninggal dunia. Walaupun Nabi berusaha untuk mengislamkan bapa saudaranya, tetapi tidak dalam kehendak Allah. Yang keduanya, isteri kesayangan Nabi meninggal dunia pada tahun yang sama. Maka tahun itu adalah tahun yang mana umat Islam dalam kesusahan. Tidak boleh beli makan, tak boleh nak pertukaran apa-apa daripada sudut makanan. Orang Islam tengah susah. Kita tak sampai tahap susah sedemikian, tuan-tuan. Siti Khadijah ini meninggal sakit kerana kelaparan. Dan disabitkan kelaparan itulah asbab lapar yang terlalu sangat, lalu Siti Khadijah meninggal. Kita, tuan-tuan, meninggal sebab kenyang. Kita meninggal sebab makan. Maka perjuangan Rasulullah, orang yang paling Rasulullah sayang pada ketika itu, isteri dia. Kenapa, tuan-tuan, Rasulullah sayang sangat isteri dia? Kerana isteri dia tulang belakang akan perjuangan Rasulullah SAW. Sebab itu, tuan-tuan, antara perkara yang ramai orang tinggalkan pada zaman ini, iaitu berbaik dengan isterinya. Sunnah yang Rasulullah laksanakan yang kita tak nak pandang. Kalau ikut, tuan-tuan, Rasulullah tidak pernah tinggi suara dengan isterinya. Rasulullah cukup baik dengan isteri dia. Rasulullah cukup baik dengan anak-anak dia. Khususnya anak dia yang bernama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sampaikan ada satu riwayat, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dah berkahwin. Rasulullah tetap bertanya kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, adakah kamu telah salat? Maka perkara yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini telah ditinggalkan, mula ditinggalkan. Kenapa saya bercakap sedemikian? Kerana saya selalu dapat mesej, tuan-tuan, daripada masyarakat Islam. Ustaz, isteri saya macam ni, Ustaz, suami saya macam ni, Ustaz, anak saya macam ni. Maka saya teringat kalam guru saya. Jika ingin hidup itu berkat, jika ingin berjaya dalam semua urusan, maka bermulalah daripada rumah, kata dia. Ketika kita selesai antara kita dan isteri, kita dan anak-anak, keberkatan di dalam rumah ini menjadi asbab kita berjaya dalam semua bidang urusan yang kita cebur. Kenapa, tuan-tuan? Kerana seorang suami ini, dia mendapat doa daripada seorang isteri. Dan seorang suami, dia mendapat doa daripada anak-anak dia. Sebab itu, kenapa saya kaitkan perkara ini?
Kerana satu hari Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar suara tangisan dalam rumah. Dengar suara tangisan dalam rumah. Rupanya suara itu adalah suara isterinya yang tercinta. Ketika itu Rasulullah masuk, Rasulullah bertanya kepada Siti Khadijah, "Wahai isteriku, kenapa engkau nangis?" Maka Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW. Sebelum itu Rasulullah tanya, "Wahai isteriku, kau menangis sebab engkau menyesal ke kahwin dengan aku? Harta engkau habis, dulu engkau kaya. Harta engkau habis, kau sekarang dah miskin." Maka Siti Khadijah kata, "Tak ya Rasulullah. Aku sedang berfikir ketika dalam keadaan dia sakit ini." Kata Siti Khadijah, "Aku sedang berfikir, besok kalau aku mati, engkau boleh jual tulang belulang aku untuk engkau gadaikan. Dan kau dapat duit itu untuk engkau gunakan pada perjuangan Islam ini. Kau nak sebarkan agama Allah. Ya Rasulullah, engkau buatlah." Tuan-tuan, tidak ada seorang suami yang tergamak buat perkara itu, walaupun ia laku dijual. Inilah yang menunjukkan kecintaan Sayyidatina Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu tuan-tuan, apabila Rasulullah ini terlalu sedih, dan tahun itulah tahun juga Rasulullah memohon perlindungan kepada orang-orang Taif, sehingga kan Rasulullah tidak dapat perlindungan, tetapi Rasulullah mendapat balingan-balingan batu sehingga tubuh Nabi ini berdarah, tuan-tuan. Inilah Nabi terus sedih dan terus sedih. Ketika Nabi terus sedih ini, tuan-tuan, saya nak sebut sedihnya Nabi ini kita tak mampu bayar. Saya tak mampu bayar, tuan-tuan tak mampu bayar. Saya dapat nama Ahmad Riza bin Ghazali ini hasil perjuangan dan kesedihan Rasulullah. Tuan-tuan dapat nama seorang Muslim hasil daripada kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan sedihnya Nabi, maka lalu malaikat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mahu tak aku ambilkan bukit, sebuah bukit yang tinggi, aku hempapkan kepada penduduk Taif agar mati keseluruhan penduduk Taif." Walaupun Rasulullah ini dizalimi oleh orang-orang kafir ketika itu, apa yang berlaku, tuan-tuan? Rasulullah kata, "Jangan. Mungkin hari ini keluarga, mungkin hari ini orang Taif tak boleh terima Islam. Tetapi aku berharap agar keturunan dia besok menerima Islam." Sebab itu sekarang kita tengok, tuan-tuan, kalau orang pergi umrah, akan ada ziarah Taif. Akan ada peninggalan-peninggalan sejarah. Dan seluruh orang-orang Taif ini Islam. Maka apabila yang perlu kita lihat perkara ini, kesedihan Nabi, kezaliman yang diberikan oleh orang kafir pada ketika itu, apa yang dibalas oleh Rasulullah adalah kasih dan sayang. Tuan-tuan, kita mampu jadi orang yang kuat semayang. Kita mampu orang yang boleh puasa bulan Rajab. Kita mampu orang yang boleh mengerjakan haji semayang sunat. Tapi kita masih lagi tidak mampu mengasihi akan orang yang telah membenci kita. Apabila kita dengar cerita Rasulullah SAW, kita jarang dengar, tuan-tuan, cerita semayang Nabi. Nabi baca Quran, khatam sehari sekali. Nabi itu dan Nabi ini di dalam ibadah Rasulullah. Tetapi yang kita dengar, Nabi ni baik. Nabi ni baik. Nabi ni baik. Nabi ni baik. Tuan-tuan, kita tak mampu untuk membalas segala apa yang Nabi buat kepada kita. Tetapi cukup sekadar kalau kita boleh mengikut akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini yang berkait dengan diri Nabi, Nabi walaupun dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy,
tetapi Nabi tetap memberikan kemaafan. Nabi tetap tunjukkan kasih dan sayangnya kepada sekalian umatnya. Sebab itu Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, maka dia tak berhak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup ni kalau tak ada rahmat, saya dan tuan-tuan tak boleh berada dekat sini. Hidup ni kalau tak ada rahmat, saya dan tuan-tuan tak boleh angkat dua tangan untuk melakukan salat takbiratul ihram. Jika tidak ada rahmat Allah, kita tak mampu lagi untuk mengeluarkan kata-kata untuk buat segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apa yang saya boleh bawa kepada tuan-tuan? Pada tahun kesedihan itu, maka Allah kurniakan kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Isra' dan Mi'raj. Apa yang boleh kita ambil, tuan-tuan? Tuan-tuan, bila kita dalam keadaan sedih, ada masalah, ubatnya adalah Allah. Bila kita dalam keadaan sedih, kita ada masalah, ubatnya adalah Allah. Pengubatnya adalah hampir kepada Allah. Hampir dengan Tuhan. Jangan kita sekali-kali meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, kita dengar cerita ni. Qalbun Nabi dicuci oleh malaikat di Masjidil Haram, di antara Multazam dan Hajarul Aswad. Sebab itu, tuan-tuan, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ajar kita, apabila hati kita ini dalam keadaan yang tidak baik, hati yang kotor, hati ini tak boleh menghadap Tuhan. Sebab itu selama ni, tuan-tuan, apabila kita hampir saja kepada Allah, kita rasa tak seronok. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ini nafsu yang jahat. Siapa nafsu amarah ini, tuan-tuan, dan apa sifat dia? Yang disebutkan oleh ulama, antara sifat nafsu amarah ini iaitu mereka yang tak gemar kepada akhirat. Tuan-tuan, akhirat ini kita percaya, kita tak percaya, kita suka, kita tak suka, saya dan tuan-tuan satu hari pergi juga ke sana. Kita mahu, kita tak mahu, kita bersedia atau tidak, saya dan tuan-tuan pergi sana. Kita pergi sana. Ini yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nafsu dia jahat, dia tak gemar kepada akhirat. Bila dilakukan perkara akhirat, bawa kepada akhirat, nafsunya akan memberontak. Tetapi kata ulama, nafsu ammarah ini sifat dia cukup suka kepada keduniaan. Bila dibawa kepada urusan dunia, maka dia akan serasi, dia akan seronok, dia akan rasa tenang, tuan-tuan. Dia tak pernah mengeluh dengan urusan dunia. Tuan-tuan, kita tengok diri kita. Selalu kalau dalam urusan agama, kita akan cakap apa? Saya lemah, Ustaz. Pernah tak kita mengeluh dalam urusan dunia? Kita boleh selesaikan urusan dunia ini 100 km, 200 km, sampai lebih pada 2 marhalah. Kita tak cakap kita lemah pun, tuan-tuan. Oh, saya lemah lah. Kita suka main bola, kita sanggup main bola. Main bola ni penat, tuan-tuan. Saya zaman muda dulu pun suka main futsal. Penat, tuan-tuan. Kena body attack, injured dan sebagainya. Pernah tak kita kata, Allah, susah lah main futsal. Oh, berat main futsal. Tak ada, tuan-tuan. Walaupun kaki kita sakit, badan kita letih, kita kata apa? Oh, puas malam ni. Game malam ni cukup puas. Tapi bila kita diajak solat, kita diajak
duduk dalam majlis-majlis zikrullah, kita rasa apa tuan-tuan? Saya ikhlas dan tuan-tuan ikhlas. Tanya diri dan jawab sendiri. Kita mula rasa penat itu, penat ni dah mula datang, betul tak tuan-tuan? Penat ni dah mula datang, sakit kita dah mula datang, anggota kita dah mula rasa, tuan-tuan dah rasa kan? Saya pun dah rasa. Bukan orang yang bercakap tak rasa. Saya kalau boleh nak berhenti awal, tuan-tuan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya balik. Sebab ini agama. Kenapa tuan-tuan kita rasa terlalu lama sangat agama ini? Tuan-tuan, sekarang kita berada pada bulan Februari. Bulan masih Februari, bulan Islam Rajab. Kita telah tinggalkan masa kita 2022 setahun. Saya dan tuan-tuan berfikir, apa yang saya dah buat dan tuan-tuan dah buat setahun. Dan sekarang bulan Rejab. Lepas Rejab, semua orang tahu Syakban. Dan lepas Syakban, Ramadan. Dan selepas Ramadan, semua orang tahu Syawal tak sampai lagi. Tapi kebiasaannya, Muslimat kita tidak fikir dah. Raya ni nak pakai baju apa, nak tema apa, nak color apa. Dah ada dah tuan-tuan dalam mind planning dia orang. Ya? Kenapa saya cakap Muslimat? Sebab orang lelaki dia takkan ambil tahu hal tu. Ini adat tuan-tuan. Tuan-tuan macam saya lelaki dan tuan-tuan lelaki. Saya sejak berkahwin tak pernah ambil tahu pasal hari raya nak pakai baju apa, nak pakai apa, nak buat apa, nak ke mana, saya tak pernah ambil tahu. Sampai masa kita mendapat arahan yang sepatutnya. Kita akan dapat arahan. Abang, pakai baju ni. Abang, kita akan pergi ke sini. Abang, dan kita akan kata yes. Apabila kita lihat masa yang kita gunakan, tuan-tuan, kita dah guna masa ni untuk apa? Hidup ni, tuan-tuan, umur ni modal untuk kita. Kalau kawan-kawan, kita jumpa kawan-kawan lama kita, dia akan tanya apa kat kita? Bila nak pencen? Berapa tahun lagi? Kita akan jawab ada 5 tahun lagi. Maka kita kata nak dekat pencen. Kita dah bertugas 20 tahun. Saya dah nak ambil pencen. Dah dekat sangat. Saya akan tinggalkan akan kerjaya saya. Begitulah kematian, tuan-tuan. Tetapi cumanya waktu pencen kita tahu. Tetapi waktu kematian kita tak tahu. Tak ada siapa tahu tentang waktu kematiannya, bila dia mati dan di mana dia mati. Begitulah apabila kita ini, tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ajar kita dan Nabi didik kita. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi, maka Allah bersihkan akan qalbun Nabi. Maka kita sebagai umat, saya tak berani mengatakan hati Nabi kotor. Cuma peristiwa itu kita kena ambil iktibar. Yang kotor hati itu kita, tuan-tuan. Sebab itu apabila kita dalam keadaan gelisah, resah, ada masalah, ubat dia adalah Allah. Ketika hati kita mula bersih, tuan-tuan. Bersih. Saya nak bersihkan dari apa, Ustaz? Tuan-tuan, sebenarnya kita ni masih, saya lah, tuan-tuan orang baik. Saya ni masih jahat, tuan-tuan. Saya tak dapat selesaikan batin saya. Saya masih pemarah. Saya masih kedekut. Saya masih sombong. Saya masih malas buat ibadah. Tuan-tuan tak apa, saya tengok wajah tuan-tuan berseri-seri, Masya Allah. Macam orang balik umrah. Hakikatnya, wallahu a'lam. Tapi zahirnya macam tu.
Ketika kita masih gagal, hati kita masih kotor, tuan-tuan. Hati kita terlalu kotor untuk menghadap hadrah Allah. Sebab itu ketika Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, perkara pertama yang dibuat oleh Allah kepada Sayyidina Rasul, Allah bersihkan ruh Nabi ini dulu. Sebab itu, kata ulama, di dalam perjalanan seorang hamba itu menghadap hadrah Allah, apa yang perlu kita buat? Saya tak sampai Mi'raj lagi ni, tuan-tuan. Baru sampai Masjidil Haram, tak gerak-gerak lagi. Kalau sampai Mi'raj, turun pula, saya rasa petang baru selesai. Kita sampai mana pun tak apa boleh tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan macam dah tak larat dah ni. Saya tak kasihankan diri saya kasihankan tuan-tuan. Saya ada satu kawan, masa belajar dulu, tengah mengaji tuan-tuan, dia meninggal. Tapi meninggal orang yang sedang belajar ni husnul khatimah. Itu saya selalu kalau mengajar, saya akan tengok kiri, saya tengok kanan. Sebab saya tengok kondisi orang yang ada depan saya. Sebab saya tak nak terjadi kali yang kedua, iaitu meninggal dalam pengajian. Sebab kita rasa memang ini agama. Kadang orang pernah tanya saya, Ustaz, pasal apa kalau mengaji ni kita badan kita jadi penat, kita memang semua jadi lemah. Ni jawapannya. Jawapan dia, ketika nafsu dalam diri kita masih belum selesai, ketika itu kita akan rasa perkara ni sampailah nafsu kita diselesaikan oleh Allah. Nafsu yang selesai, nafsu mana? Yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila kita tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat salafus salih, mereka ini dengan Allah, ibadah dan sebagainya, mereka dalam keadaan cukup tenang. Sampai kan kita pernah dengar cerita yang mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunat sehingga bengkak kaki Nabi. Siti Aisyah tahan, tuan-tuan. Siti Aisyah, ya Rasulullah, cukup. Kaki kamu dah bengkak, kamu dah sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku belum rasa lagi cukup, aku bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah terus semayang lagi. Rasulullah kata, wahai Aisyah, aku belum rasa cukup bersyukur dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat perkara ni, Rasulullah pun macam tu, belum rasa cukup bersyukur. Kita tuan-tuan macam mana? Jauh tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sehingga bengkak kaki dia. Kita terang-teranglah tuan-tuan, kita tak pernah semayang sampai bengkak kaki, tapi kita bengkak kaki. Sebab apa tuan-tuan? Gaul. Jadi kita nak cakap kita ahli syurga macam mana? Kita boleh tenang dalam keadaan kita macam mana yang kita boleh kata aku selamat dekat akhirat, aku selamat dekat akhirat. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, saya nak bawa pada awalnya, yang mana sebelum kita nak menghadap Allah, maka perlu kita bersihkan hati kita. Betul ulama sebut, jalan untuk dekat kepada Allah, satu kata ulama, taubat. Kita kena bersihkan diri kita. Ustaz, saya tak ada dosa, saya semayang, saya itu, saya ini. Dosa ni tuan-tuan bukan tinggal semayang saja. Saya selalu sebut, hasad ni dosa, sombong ni dosa.
Cinta dunia ni dosa, tuan-tuan. Kita tak sabar ni dosa. Kita menghina orang lain, ini dosa. Kita memaki orang lain, ini dosa. Semua dosa, tuan-tuan. Dosa ni bukan tinggal salat saja, tinggal puasa saja. Kita rasa diri kita lebih baik, ini dosa. Ketika Allah tanya kepada iblis, apa yang buat kamu tak mau sujud dengan Allah? Dia kata apa? Aku lebih baik daripada Adam. Dia rasa dia lebih baik. Tuan-tuan, rasa ni terlalu bermain dalam hati kita. Kita rasa kita lebih baik, kita rasa kita lebih tua, sehingga kan orang dengar kita, orang beri kita nasihat, kita tak mau dengar nasihat kita. Sebab kita rasa, aku lebih makan garam dulu daripada engkau. Tuan-tuan, makan garam banyak tak guna, tuan-tuan. Makan garam banyak, tuan-tuan, dia darah tinggi. Tak guna, tuan-tuan, kita bangga, aku lebih banyak makan garam dari kamu. Tak guna, tuan-tuan, kita bangga. Kalau nak bangga, aku lebih banyak baca Quran daripada kamu. Itu lebih bagus. Daripada kita bangga makan garam banyak. Tuan-tuan, apabila kita tak boleh nak menerima akan nasihat kebaikan pada ketika itu, kita rasa kita sombong. Boleh tak seorang ayah terima nasihat daripada seorang anak? Kalau boleh, kita berjaya tak, tuan-tuan? Kalau boleh lah, kita dah berjaya. Saya tak cakap saya tuan-tuan, saya selalu kalau saya cakap dalam kuliah, saya kalau tak buat benda ni, saya tak nak cakap. Saya takut besok saya didakwa di akhirat. Saya kalau buat salah, saya akan tanya anak-anak saya. Kakak, abang, ayah ada buat salah tak? Ayah cakap tadi salah tak? Ayah buat tadi salah tak? Pernah satu orang anak perempuan saya, tuan-tuan, ketika dia mendengar suatu perkataan saya, dia datang dekat telinga saya, dia kata apa, ya? Ayah rasa salah tak? Masa dia bisik kat telinga saya. Saya cakap dengan anak saya apa dia? Kakak, ya. Masa tu saya nangis. Tuan-tuan, sebenarnya macam ni. Dalam keluarga kita, kita bukan sebagai seorang ayah saja. Dalam keluarga kita, kitalah seorang ayah dan kitalah seorang yang menjadi sahabat kepada anak-anak kita. Akhir zaman ini, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, iaitu hadis akhir zaman. Antara perkara yang Nabi sebut, anak-anak mula jauh dengan mak dan ayah. Dan mereka hampir kepada kawan-kawan mereka. Mereka mengadu masalah kepada kawan-kawan mereka dan mereka tak cakap pun masalah dengan mak dan ayah mereka. Tuan-tuan, jika anak-anak kita macam tu, kita dalam masalah yang besar. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kasih sayang dalam keluarga kita mula diangkat oleh Allah. Dan sebab itu saya selalu sebut dalam kuliah saya, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, maka bermulalah daripada rumah. Tuan-tuan, mula daripada rumah, mulalah kasihkan orang dalam rumah dulu. Baru kita pergi keluar rumah. Mulalah berbuat baik dalam isi rumah dulu. Barulah kita bermula daripada luar. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita berjaya dalam rumah kita, bermakna kita berjaya di luar rumah kita. Sebab itu saya cukup sarankan apabila tentang keluarga ini, tuan-tuan, jangan lepaskan isteri kita, jangan lepaskan anak-anak kita, jangan lepaskan menantu kita. Saya takkan cakap kalau saya tak buat. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, isteri saya, tuan-tuan, saya nak keluar kuliah, setiap hari dia akan minta maaf dengan saya. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apa yang Nabi nampak, apa yang ditujukan daripada Allah kepada Rasulullah, azab neraka Allah. Tuan-tuan, saya ajak muslimat, kita dengar cerita Isra' Mi'raj, mula daripada esok. Tolong minta maaf dengan suami hari-hari. Tiap-tiap hari nak pergi kerja,
Beritahu dengan suami, saya tak tahulah panggil suami apa, tak tahu. Kalau isteri saya panggil saya sayang lagi. Panggil abang lagi. Ada orang yang dia kata, Ustaz, saya dah 50 lebih nak pencen, isteri panggil sayang, macam geli dah Ustaz. Saya 54 tuan-tuan, 54, isteri saya masih panggil saya sayang lagi, dan isteri saya masih panggil isteri saya sayang lagi. Setiap hari, isteri saya akan minta maaf dengan saya. Saya nak datang kuliah ni tuan-tuan. Dia tanya, abang ada wuduk tak? Saya kata, saya ada wuduk. Dia tak payah salam ni bang. Saya minta maaf, zahir, batin. Setiap hari. Nanti saya akan jawab. Sama-sama, saya pun minta maaf, zahir, batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya suka gurau tuan-tuan. Saya memang kalau kat rumah, saya suka bergurau. Sampai orang rumah saya kata, bang, boleh tak bagi ruang abang serius sikit? Saya memang macam tu. Sebab apa? Sebab Rasulullah buat macam tu pada isteri dan anak-anak. Tuan-tuan, kalau seorang pegawai polis, tuan-tuan balik rumah jangan bawa tuan-tuan punya polis. Seorang isteri, perempuan, seorang pegawai, balik jangan bawa pegawai tuan-tuan. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan tabik hormat dengan tuan-tuan, jangan. Yang tu dekat pejabat tuan-tuan, dekat pejabat, dekat rumah, kita seorang ayah, kita seorang ibu. Kalau boleh, peluk anak kita selalu. Peluk anak-anak kita tuan-tuan. Saya, anak laki-laki saya tuan-tuan, bukan anak perempuan. Anak perempuan lebih daripada itu. Anak laki-laki saya tuan-tuan, saya peluk dia, saya akan cakap dengan dia, abang, ayah sayang abang. Anak perempuan saya dan menantu perempuan saya tuan-tuan, anak perempuan saya 34 tahun, umur dia tahun ni. Saya peluk dia, saya akan dakap kepala saya akan letak dekat dada dia. Kakak, ayah sayang kakak. Kadang-kadang saya bergurau dengan anak-anak saya kata, saya tak panggil kakak, saya panggil cinta. Anak sulung saya, kadang-kadang saya jumpa dia, cinta, nanti dia malu-malu tuan-tuan, 34 tahun. Sebab apa? Kenapa Ustaz buat macam ni? Sebab apabila kita ada keberkatan daripada isi rumah kita, ketika itu kita akan berkat buat seluruh perkara urusan dunia dan akhirat kita. Tuan-tuan, ketika kita mempunyai kasih daripada rumah, maka pergilah ke mana sekalipun, maka di mana bumi itu dipijak, maka di situ lahirnya kasih. Ustaz cakap apa ni? Tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak dengar yang mana tempat Nabi pijak tidak melahirkan kasih? Bumi mana yang Nabi pernah pijak yang tidak melahirkan kasih? Nabi pijak bumi Madinah, lahir kasih. Nabi pijak bumi Taif, lahir kasih. Di mana bumi yang Nabi pijak yang tidak melahirkan kasih, yang kita tengok sekarang ini, tidak ada satu bumi pun yang Nabi pijak yang tidak melahirkan kasih. Sebab itu saya sarankan semua orang, sempena Isra' dan Mi'raj ini, kita menjadi orang yang lebih baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jalan untuk kita hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ada sahabat yang baik. Sebab itu dalam perjalanan kita nak dekat dengan Allah, Nabi didik kita, sahabat yang hampir dengan Nabi adalah malaikat Jibril. Kita cari kawan-kawan yang baik, tuan-tuan. Kawan-kawan yang boleh pimpin kita, tegur kita daripada urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. InsyaAllah, kita akan jadi lebih baik. Tuan-tuan, sebab itu, setiap nikmat yang Allah beri kepada kita, jadikan asbab untuk kita masuk syurga Allah. Saya peringkat awal dulu, kali pertama saya datang ke IPK ni, saya sebut dengan tuan-tuan.
Kita jangan rasa uniform yang kita pakai ni tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan untung tau. Sebab tuan-tuan boleh buat amal saleh dengan uniform tuan-tuan. Kadang-kadang saya bercakap dengan kawan-kawan saya bahagian trafik. Saya kata, dia kadang-kadang dia kata saya bergurau kasar. Ustaz jangan melampau gurau dengan saya. Saya kata, nama dia Fulan bin Fulan lah. Saya kata, Tuan bahagian trafik, saya kata, Tuan boleh masuk syurga tak? Ustaz jangan gurau, Ustaz. Ustaz nak gurau dengan saya agak-agak lah. Ketika saya cakap macam ni, Nabi sebut macam ni. Nabi kata, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di yaumul akhirah. Tuan mudahkan perjalanan orang lain. Tuan tak mudahkan urusan orang ke? Tuan tahu tak? Ketika Tuan mudahkan urusan orang lain, ketika itu Allah akan mudahkan urusan Tuan di yaumul akhirah. Tuan-tuan, air mata dia tuan-tuan, bergenang air mata je saya tengok. Ketika saya cakap macam tu tuan, maka asbab apa yang Tuan buat di dalam kerjaya Tuan boleh menjadi asbab untuk Tuan masuk syurga Allah. Ustaz, saya dah bertugas 15 tahun, saya tak fikir benda ni. Saya tak nampak jalan ni saya boleh masuk syurga Ustaz. Saya rasa saya tak boleh nak pergi masjid, saya mudahkan urusan orang, saya rasa saya tak boleh masuk syurga Ustaz. Sebenarnya rahmat Allah itu luas. Ketika kita mencegah perkara keburukan yang berlaku pada alam ini, maka samalah kita mencegah akan kemungkaran yang berlaku di sekitar kita yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mudah tuan-tuan? Mudah nak masuk syurga? Mudah tuan-tuan. Saya pun jalan ini saya jadikan untuk masuk syurga Allah. Boleh tak ustaz masuk neraka? Boleh tuan-tuan. Sebab ada hadis yang mengatakan, maka orang yang berilmu itu akan masuk neraka dahulu daripada orang Yahudi dan Nasara 300 tahun. Seorang ayah boleh masuk neraka, seorang isteri boleh masuk neraka, apa sekalipun yang kita alami dalam alam ini boleh menjadi asbab kita masuk neraka kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia satu je, bertakwa kepada Allah. Kita jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ni tak sampai lagi Baitul Maqdis. Jadi saya rasa cukup kot setakat ni. Daripada saya untuk tuan-tuan. Nanti tuan-tuan panggil, kalau ada ustaz lain datang, ustaz boleh sambungkan tak? Ustaz Ahmad Nizam kemarin, dia kuliah, baru sampai Masjidil Haram. Naik Buraq pun belum ustaz. Jadi sebenarnya tuan-tuan, walaupun apa peristiwa sekalipun, kita berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita tak mampu nak buat kebaikan, maka kita tinggalkanlah kejahatan yang masih kita buat sehingga hari ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Maka sebelum saya undur diri, saya dengan besar hati menjemput seluruh anggota IPK Kuala Terengganu ke madrasah kami, iaitu di Darul Atiq Dakwah Center pada hari esok. Esok kan Jumaat. Esok tuan-tuan Jumaat pada pukul 8.45 malam, iaitu dalam program Bicara Ummah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar di dataran Darul Atiq Dakwah Center Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu, sebelah dengan Petron. Tuan-tuan nampak tak tempat tu?
Kalau tak nampak, tuan-tuan bertanya dengan Mr. Google. Saya jarang melawak lah tuan-tuan dalam kuliah. Hari ni tak tahu angin saya apa. Saya gurau dalam kuliah saya. Tuan-tuan type dekat map Darul Atiq, Dakwah Center, tuan-tuan akan jumpa. Sebab kami dah pinkan akan madrasah tersebut. Saya jemput seluruhlah anggota untuk hadir dalam majlis tersebut, untuk meraihkan majlis itu. Tuan-tuan tolong doakan dan akhirnya saya mohon doa pada seluruh kawan-kawan di IPK ni, sahabat-sahabat saya di IPK ni. Saya anggap tuan-tuan adalah keluarga saya dan tuan-tuan adalah abang saya. Tuan-tuan adalah, kalau dekat-dekat umur kita panggil kembar kan. Bawah adik saya, adik-adik perempuan saya, kakak-kakak saya. Tolong doakan saya, semoga saya dapat jadi orang saleh dan keluarga saya juga dapat jadi orang saleh, dan saya doakan semua orang supaya dapat menjadi orang yang saleh. Dan yang keduanya, tolong doakan perjalanan madrasah, pembinaan madrasah kami dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, untuk pengetahuan semua, iaitu surau yang kami sedang bina dalam proses 80%. Dan ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak saya nak ikut serta di dalam pembinaan surau itu? Jom, ahlan wa sahlan. Orang Selangor kata jom, tuan-tuan. Jom, ahlan wa sahlan. Sebab antara keperluan yang terdekat, kami ingin membeli besi bumbung dan membeli atap gajah, dan keperluan itu mengikut apa yang kontraktor bagi tahu, iaitu sejumlah 30,000 ringgit yang masih belum cukup untuk kami siapkan bumbung dan besi surau tersebut. Jadi kalau tuan-tuan ingin sama-sama dengan saya, tuan-tuan boleh berhubung dengan Din Al-Barakah. Inilah keluarga kami di Kuala Terengganu. Jadi tuan-tuan boleh berhubung dengan beliau. Mudah-mudahan, Ustaz, saya nak ikut serta beli bumbung surau, boleh. Mudah-mudahan besok kalau saya mati, kubur saya redup, tak panas, Ustaz, kerana saya telah menyiapkan bumbung rumah Allah. Maka rumah Allah ni jadi teduh. Mudah-mudahan besok saya mati, saya tersaham, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ustaz, saya nak doa saja boleh? Ahlan wa sahlan. Boleh. Jadi insya-Allah setakat ini saja daripada saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah. Kami sangat memohon, mengharap akan kasih sayang Kau, ya Allah. Ya Allah, kami amat berharap akan pertolongan Kau dan rahmat Kau atas kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk membuat kebaikan. Beri kami kekuatan untuk jadi orang yang baik. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan yang masih kami buat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi jelaskan kepada kami tentang neraka Engkau, ya Allah. Kami mohon pada pagi ini, lepaskan kami daripada azab neraka Engkau, ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami daripada neraka Engkau, ya Allah. Ya Allah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bagi tahu kami tentang syurga, ya Allah. Ya Allah, kami teringin nak masuk syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami jannah Engkau. Kurniakan kepada isteri dan anak-anak kami syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun pada pagi ini kerana kami nak buat baik kepada Engkau.
dan tanda kesyukuran kami ke hadrah Engkau atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, terimalah amalan kami ini ya Arhamar Rahimin. Terimalah amalan kami ini ya Allah. Ya Allah, segala masalah kami tolonglah selesaikan ya Allah. Ya Allah, sakit-sakit kami tolonglah sihatkan ya Allah. Ya Allah, sihatkan kami ya Allah. Sihatkan isteri kami ya Allah. Sihatkan anak-anak kami ya Allah. Sihatkan mak dan ayah kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.